Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 4. Unit 11, Sayangi Diri. Tajuk Pengurusan Mental dan Emosi. Topik Usah dibiarkan. Mari selesaikan. Hasil pembelajaran, murid dapat menyenaraikan kesan konflik dan stres terhadap diri sendiri. Baiklah murid-murid, lihat pada skrin. Ada dua gambar. Yang manakah gambar menunjukkan konflik dan stres? Baik, gambar di sebelah kiri mengenai konflik. Manakala gambar di sebelah kanan ini ialah keadaan stres. Pada minggu sebelum ini, cikgu telah pun menerangkan maksud konflik dan maksud stres. Kamu juga telah belajar mengenai punca konflik dan punca stres. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat kesan konflik. Konflik bermaksud rasa tidak puas hati ataupun berlakunya perbalahan, sama ada tidak sama pendapat. Kesan yang pertama ialah dendam. Dendam ini apabila kamu mempunyai rasa tidak puas hati di dalam diri. Yang kedua, hubungan menjadi renggang. Contoh, kamu ada seorang kawan baik, tetapi pada suatu hari berlakunya perbalahan, iaitu kamu tidak bersetuju dengan pendapat dia. Kesannya hubungan kamu tidaklah serapat seperti dahulu. Yang ketiga, kesan konflik boleh mengakibatkan keganasan. Contoh, katalah sebuah negara ini ada dua pihak. Jadi, masing-masing cuba menegakkan tujuan masing-masing. Jadi, berlakunya peperangan dalam negara tersebut. Jadi, itulah yang mengakibatkan keganasan. Yang keempat, kesan konflik boleh menyebabkan panas baran. Panas baran ni sikap marah. Marah yang melampau-lampau ataupun marah dalam setiap masa. Contohnya, satu perkara tu baik, tapi kamu tetap tidak bersetuju dan cuba melakukan sesuatu tindakan yang marah. Yang kelima, kesan konflik menyebabkan seseorang akan bersendirian. Bersendirian di sini bermaksud mengasingkan diri. Katalah dalam kelas kamu nak melakukan jamuan hari raya di suatu tempat, tetapi kamu seorang tidak bersetuju, maka kamu tidak menyertai jamuan hari raya tersebut. Kamu bersendirian. Kamu asingkan diri daripada rakan-rakan yang lain. Itu kesan konflik. Yang keenam, mewujudkan sikap prasangka. Prasangka ini ialah berasa tidak setuju. Dia lebih kepada tindakan yang negatif. Contoh cikgu boleh beri, katalah rakan kamu ni setiap minggu dia akan beri kek cawan, cupcake kepada semua murid tahun 4. Jadi tindakan kawan kamu itu kamu lihat dari segi negatif. Kamu berpendapat kawan kamu itu sengaja menunjuk-nunjuk, ataupun kamu mengatakan kawan kamu ini ada niat tidak elok.
Itu maksudnya prasangka. Prasangka ni dia lebih kepada negatif lah. Pemikiran yang negatif, pemikiran yang tidak baik. I sekali keliru dalam membuat keputusan. Okey. Bila dah tak ada persefahaman, dah tak sama pendapat, ada perbalahan, bila nak membuat keputusan itu dia akan mengganggu. Kita tak dapat nak buat keputusan yang betul. Jadi berlaku kekeliruan sebab masing-masing tak mahu mengalah. Masing-masing nak menangkan juga pendapat masing-masing. Jadi keputusan yang terbaik tidak dapat dihasilkan kerana dah keliru. Kemudian, mari kita lihat kesan stres. Stres bermaksud tekanan. Pertama, dalam diri murid, sekiranya ada stres, prestasi pembelajaran akan menurun. Ia akan mengganggu awak punya pembelajaran ataupun keputusan ujian. Contohnya, sekiranya ada stres dalam diri. Yang kedua, kesannya bergaduh. Okey. Stres boleh menyebabkan kita bergaduh. Yang ketiga, putus asa dan kecewa. Apabila tahap stres seseorang itu pada keadaan yang berpanjangan, sampai pada satu masa mereka akan rasa putus asa. Jadi putus asa bermaksud di sini tiada semangat untuk meneruskan kehidupan. Dan kecewa. Okey. Contohnya, kamu merasa tertekan ataupun stres sebab keputusan peperiksaan tidak memberangsangkan. Sekiranya kamu memandang perkara itu dari sudut yang negatif, kamu akan merasa putus asa. Maksudnya tak ada semangat untuk belajar mengatasi pencapaian kamu yang teruk itu. Okey? Yang keempat, bersikap pemarah dan agresif. Ini contohnya, katalah di sekolah kamu selalu diejek oleh rakan-rakan. Jadi lama kelamaan sampai satu tahap kamu dah tak tahan, kamu akan bersikap pemarah dan agresif. Agresif di sini bermaksud bersikap yang sangat ganas. Contohnya mungkin kamu akan tumbuk kamu ke kawan kamu ataupun mengambil benda-benda yang tajam untuk mencederakan rakan-rakan. Itu sikap agresif. Yang kelima, berasa malas dan tidak bertenaga. Bila dah stres ni, kadang-kadang kita tak ada selera untuk makan. Jadi bila kita tak makan, kita akan tidak bertenaga. Okey, akan berasa malas. Yang keenam, menjadi murung. Murung ini sejenis penyakit juga yang bahaya kepada kita. Murung ni bermaksud duduk, contohnya duduk di satu tempat dan tidak melakukan apa-apa. Dia akan termenung, memikirkan masalah yang berlaku itu. Dan terikut-ikut perasaan kecewa, sedih, putus asa. Jadi kemurungan ni sangat bahaya dan di Malaysia, di negara kita saja ramai yang mempunyai penyakit murung ni lah. Tanda dia senang. Kalau tengok dia duduk termenung dalam tempoh masa yang lama. Macam duduk dekat laut, dekat pantai menghadap laut. Dalam keadaan bersendirian dan wajahnya tak ada perasaan. Itu murung. Yang ketujuh, kesihatan fizikal terganggu. Yang ketujuh ini merujuk kepada semua kesan. Contohnya dah tak makan. Jadi bila tak makan, memang akan mengganggu kita punya kesihatan. Okey, jadi itulah dia kesan stres. Baiklah murid-murid, tugasan hari ini buat latihan melengkapkan peta minda
pada modul PDPR Pendidikan Kesihatan bertarikh 20 Mei hari Khamis. Okey, pada modul yang cikgu berikan tu, cari helaian pendidikan kesihatan. Untuk latihan itu, kamu boleh merujuk kepada buku teks muka surat 83 atau video pembelajaran ini. Okey? Boleh tengok kat buku teks ataupun tengok balik video cikgu ni pada bahagian peta minda tadi tu untuk menyiapkan latihan. Sekiranya telah siap, sila tangkap gambar dan hantar kepada nombor telefon guru untuk tujuan rujukan dan pelaporan. Hantar sebelum atau pada jam 5.30 petang. Sekiranya murid perlu menghantar selepas waktu tersebut, hanya maklumkan kepada guru. Kalau kamu terpaksa hantar lepas waktu ayah ibu awak bekerja, tak apa, tak ada masalah. Janji awak buat dan hantar. Okey, sekiranya ada masalah, maklumkan kepada cikgu. Sekian, terima kasih.